أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah pagi ini kita sambung kelas pengajian Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik. Dan hari ini kita masuk kelas yang ke-28. Dan nama Allah seterusnya yang kita akan belajar pada hari ini ialah Al-Alim. Al-Alim dan juga Al-Alim dan Allamul Ghuyub. Jadi ada tiga yang makna dia sebenarnya berasal daripada satu makna, iaitu berasal daripada ilmu. Apa makna ilmu? Ilmu asalnya bahasa Arab tapi dah dimelayukan. Jadi kalau kita terjemah ilmu dalam bahasa Melayu ialah mengetahui, ataupun Melayu terjemah ilmu pengetahuan. Dia ambil juga perkataan ilmu, lepas tu dia tambah pengetahuan. Okey, kita ada tiga: Al-Alim, yang kedua Al-Alim, yang ketiga Allamul Ghuyub. Okey, pertama Al-Alim dengan Al-Alimu, dua-dua tu bukan dua-dua je, tiga-tiga tu semua berasal daripada ilmu. Kemudian kalau ilmu pengetahuan, kalau orang yang berilmu Al-Alim. Al-Alim. Kalau seorang yang berilmu ataupun berpengetahuan dia panggil Al-Alim. Kalau seorang, kalau ramai ulama. Kita biasa dengarkan ulama. Ulama tu sebenar plural kepada alim. Kalau seorang alim, kalau ramai ulama. Kadang-kadang kita salah guna. Kita kata orang tu ulama tu. Salah. Sebab orang tu seorang, kan? Orang tu ialah alim. Kalau tiga orang tu, tiga-tiga tu adalah ulama. Ulama, baru betul. Kan? Okey. Jadi Al-Alim yang mengetahui. Al-Alimu dia panggil, kalau kita belajar bahasa Arab dia panggil sirah mubalaghah, yang menunjukkan lagi berilmu. Ada tambahan, lagi berilmu. Alim berilmu, Al-Alimu lagi berilmu. Satu lagi Allamu, tu lagi berilmu. Sebab tu biasanya Allamu disandar kepada apa? Biasa disebut dalam Quran Allamul Ghuyub. Allamul Ghuyub, maknanya Ghuyub ni jamak kepada ghaib. Kalau satu ghaib, kalau banyak Ghuyub. Okey, nampak ke tak? Nampak? Tak payah tulis.
Okey, semula saya ulang Al-alim, orang yang berilmu. Al-alimu, lagi berilmu. Allamu, lagi berilmu. Dan biasanya dalam Quran disandarkan allamu kepada ghuyub. Ghuyub, benda-benda yang ghaib. Okey, saya nak tanya, antara benda yang kita nampak dengan benda yang ghaib, mana lebih banyak? Benda yang ghaib. Sebab itulah bila nak sandar kepada benda-benda ghaib, Allah guna alim ke, al-alimu ke, ataupun alam. Alam menunjukkan apa? Lagi banyak benda tu, lagi sifat yang sesuai ialah alamu al-ghuyub. Boleh faham? Okey, orang macam kita ni, alim ke, alimu ke, alam, orang macam kita ni, tiga-tiga benda, tiga-tiga benda. Sebab yang kita tahu apa dia? Sepotek je, sikit je. Itulah kelemahan kita. Asal-asal kita tak tahu. Yang kita tahu pun setelah kita belajar. Yang kita belajar pun bukan semua kita ingat. Yang kita ingat pun kadang-kadang lupa. Yang belum belajar lagi tak tahu apa-apa. Betul? Sebab itulah dalam satu hadis, Khidir kena yang bersama Nabi Musa AS. Musa dengan Khidir, siapa lebih tahu? Siapa Nabi? Khidir dengan Musa AS. Antara dua tu siapa yang Nabi? Musa kan? Jadi logiknya siapa lebih tahu? Musa lah. Sebab tu Allah pilih Musa sebagai Nabi. Khidir ni ulama tak sepakat lah. Ada kata Nabi, ada kata tak. Tapi Allah tak pernah sebut pun Khidir adalah Nabi. Maka kewajipan kita jangan kata dia Nabi. Sebab Allah tak kata. Allah tak kata pun Khidir adalah Nabi. Kalau Nabi bukan, Rasul lagi bukan. Rasul lagi atas pada Nabi. Okey? Jadi satu masa kaum Nabi Musa apa nama dia? Bani Israel ke Bani Melayu? Bani Israel kan? Jadi Bani Israel satu hari bertanya kepada Nabi Musa AS, siapa yang paling alim ni masa tu? Siapa yang paling banyak ilmu? Nabi Musa jawab, akulah. Bukan sombong, tapi sebab Nabi Musa fikir dari segi logik, bila Allah pilih aku sebagai Nabi, tentulah aku paling berilmu. Betul kan? Maka Allah tegur Nabi Musa AS, sebenarnya ada orang yang lebih tahu daripada kamu, tapi dalam bukan semua bab. Jadi Allah nak tegur Nabi Musa, jangan, walaupun kamu Nabi, jangan sombong dengan ilmu. Jangan anggap kamu ni paling tahu walaupun kamu Nabi. Kita Nabi pun tak, ulama pun tak, tapi malah belajar. Orang yang malah belajar ni perasan tak dia banyak ilmu? Perasan tak? Perasan lah. Sebab tu tak nak belajar. Dia panggil apa ni? Satu, bodoh. Yang kedua, sombong. Bodoh sebab dia tak ada ilmu. Yang kedua, sombong sebab tak nak belajar. Betul tak? Tengok Nabi Musa yang paling alim pun Allah kata jangan sombong. Sebab apa? Ilmu kamu bukan banyak pun, ada seorang lagi lebih tahu daripada kamu. Dan nak jumpa dia, kamu kena pergi mana? Pergi mana? Masjid Kubu Gajah yang ada aircon, ada kipas. Tak. Kamu pergi berjalan tepi pantai tu. Tak ada kelas, tak ada universiti, tak ada pondok, tak ada masjid. Berjalan tepi pantai. Untuk apa? Rendahkan diri, pergi belajar. Belajar pula daripada siapa? Orang yang lebih rendah daripada kamu. Betul tak? Tengok. Kita baca kisah Nabi Musa AS, kisah Khidir dalam surah apa tu?
Ha? Surah Kahfi. Dan orang kita sekarang ramai tak yang baca surah Kahfi hari Jumaat, malam Jumaat? Ramai tak? Mana lebih ramai yang baca surah Kahfi hari Jumaat dengan yang pergi belajar? Mana lebih ramai? Ha? Makna apa tu? Yang lebih baca, yang baca lebih ramai daripada yang pergi belajar. Makna apa tu? Dia tak ambil pengajaran kisah Musa dan Khidir tu. Orang sahabat Musa pun pergi belajar. Kamu baca. Bila nak dapat ilmu? Faham tak? Okey. Jadi pergi tepi pantai. Maknanya Allah boleh tak nak bagi tahu Musa, kamu kena belajar. Dengan siapa tu? Orang yang duduk sebelah tu. Orang yang duduk sebelah. Saya dah terbiasa cakap Kelantan. Semalam tu 2 hari cakap Kelantan. Jadi nak tukar balik bahasa KL tu, boleh faham kan? Allah boleh je nak permudahkan kepada Musa, kamu kena belajar. Orang tu duduk mana? Sebelah. Ada rumah kan, ada kelas, ada ekor. Boleh je, boleh tak? Tak mustahil. Tapi Allah nak begitu. Ilmu ni mahal. Ilmu ni satu benda yang mahal. Nak dapat kena susah. Kena susah. Kena pergi belajar, pergi berjalan jauh tepi pantai. Tepat Allah tak begitu secara tepat. Bila jumpa ada 2 pertembungan antara laut, situ kamu akan jumpa. Berjalan kan, sampai tertinggal ikan. Bawa bekal ikan seekor je. Itu pun makan sikit, lepas tu terlepas ke laut. Ya Allah, kan? Kita sebelum kelas datang makan, dalam kelas makan, lepas kelas makan. Lepas tu tak tahu apa yang belajar. Sebab apa? Kita dapat dengan senang. Okey, lepas jumpa tu ada satu hadis, Khidir dan Musa nampak seekor burung sedang minum air di laut. Pengajaran Khidir nak bagi tahu pada Musa supaya Musa ambil pengajaran. Kata Khidir kepada Musa, ilmu yang Allah ajar kepada aku dan Allah tak ajar pada kamu, dan ilmu yang Allah ajar pada kamu dan Allah tak ajar pada aku. Ada yang Allah bagi tahu pada kamu, aku tak tahu. Ada yang Allah bagi tahu pada aku, kamu pula tak tahu. Kalau gabungkan 2 ilmu ni, sebagaimana burung yang sedang minum air. Air yang ada di paruh burung tu, banyak itulah ilmu kita berdua dibanding dengan ilmu Allah, iaitu baki air laut tu. Faham? Makna apa tu? Walaupun kamu Nabi, walaupun dah banyak, tapi sebenarnya macam air di paruh paruh burung tu. Maknanya jangan sombong. Jangan sombong. Itu pun yang kita ada sikit pun sebab Allah bagikan. Berapa ramai yang belajar tak tahu apa dia belajar. Kadang-kadang 5 tahun tak boleh nak mengajar. Boleh mengajar tak? Tak tahu Ustaz, lupa habis dah. Lepas periksa tu habis buku, tak tahu duk mana dah. Kan? Lepas tu jangan sombong. Belajar ni kena ada rasa sifat tawaduk, rendah diri. Lepas tu kalau orang tu rendah diri, dia belajar sikit dapat banyak. Tapi kalau jenis sombong, dapat sikit dah sombong, kadang-kadang belajar banyak tapi dapat sikit je. Betul? Kita jenis hak mana? Belajar banyak dapat sikit ke? Belajar sikit dapat banyak? Hak jenis mana? Oh, jenis ketiga, belajar sikit dapat lagi sikit. Okey. Boleh Semoga Allah memberi ilmu kepada kita. Ilmu yang paling penting dalam hidup. Sebab tu Nabi Al-Quran mengajar Nabi dan kita semua baca doa, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhan, tambahkan ilmu kepadaku. Maknanya ilmu ni tak pernah cukup, kena selalu minta tambah. Okey. Kemudian dah jelas beza al-alim, al-alim dan alamul ghuyub. Jelas
Okey. Perkataan al-alim berapa banyak disebut dalam Al-Quran? Al-alim 13 kali. 13 kali disebut dalam Al-Quran. Alim. Antaranya surah At-Taubah ayat 94. Surah Al-Jin ayat 26. Catik je, nanti balik boleh tengok. Saya nak uras semua, setiap ayat ni panjang. Surah At-Taubah tadi ayat 94, Alimul Ghaib. Surah Al-Jin ayat 26. Tak ada juga Allah sebut dalam bentuk jamak. Alim seorang, bukan ulama. Alimina, alimina. Dia beza. Okey. Kalau seorang yang sifat Allah alim ataupun al-alim. Kalau ramai, kalau banyak alimina. Ataupun yang kita biasa dengar ulama, kan? Jadi jamak ni kadang-kadang ada 2, kadang-kadang ada 3 ulama. Kadang-kadang Allah guna perkataan alimun. Kadang-kadang Allah guna perkataan alimina, bukan makna Allah ramai. Tak, nak begitukan kadang-kadang Allah guna perkataan nahnu, kami. Nahnu tu bukan menunjukkan ramai, tapi menunjukkan kebesaran Allah. Sama juga alimina, walaupun perkataan tu jamak, tapi bukan menunjukkan Allah tu ramai. Maha suci Allah, Allah tetap esa, tapi menunjukkan kebesaran Allah. Satu lagi alamun. Tengok baris, ini baris bawah, alimun. Ini baris atas, alamun. Kalau satu alamun, kalau banyak alamina. Alamina. Nampak tak macam nak sama? Ini alimina, ini alamina. Makna dia berbeza. Yang biasa kita sebut yang mana? Selalu sebut. Kalau tak sebut, tak sah solat. Yang bawah ke atas? Bawah kan? Apa makna dia? Yang kita biasa sebut, sekalian alam. Kalau satu, alam. Yang ni kalau satu, alim. Apa beza? Baris lam je. Kalau lam baris bawah, orang yang berilmu. Kalau lam baris atas, alam. Alam apa? Ada alam akhirat, ada alam jin, ada alam ghaib. Faham? Kalau banyak alam, alamina. Alhamdulillahi Rabbil. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta sekalian alam. Okey, boleh. Jadi yang alim nama Allah, tapi disebut dalam bentuk jamak alimina. Disebut 2 kali. Dalam bentuk jamak 2 kali. Satu surah Al-Anbiya ayat 51.
Walaqad a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimina. Surah Al-Anbiya ayat 51. Tulis je, tak payah cari. Surah Al-Anbiya ayat 51. Yang kedua surah Al-Anbiya juga ayat 81. Yang kedua surah Al-Anbiya juga ayat 81. Okey. Al-alimu pula. Tadi alim kan? Berapa kali disebut dalam Quran? 13. Sekarang al-alimu disebut, ini paling banyak, 157 kali. Antara nama Allah yang paling banyak disebut dalam Quran ialah al-alimu, 157 kali. Bila banyak kali sebut tu menunjukkan apa? Penting. Apa yang penting ni? Apa yang penting? Iaitu kita tahu, kita yakin Allah ni serba tahu. Kemudian kenapa Allah kena serba tahu? Sebab dia menjadi Tuhan. Mana mungkin Tuhan tapi ada benda dia tak tahu, kan? Yang layak disembah ialah yang serba tahu. Nanti kita akan bincang apa jenis-jenis yang Allah tahu. Okey, antaranya lah yang disebut Al-Alim dalam Quran semuanya 157, tapi antaranya surah Al-Maidah 97. Wa annallaha bikulli syai'in alimun. Kan biasa banyak kita jumpa hujung ayat alimun kan? Surah Al-Maidah 97. Surah Baqarah 32. Surah Baqarah 32. Surah Luqman 34. Surah Luqman 34. Okey, itu contoh. Yang ketiga alam, alamul ghuyub. Berapa kali disebut dalam Quran? 4 kali. Alam, al-allamu ataupun alamul ghuyub disebut dalam Quran 4 kali. Surah Al-Maidah, dalam surah Al-Maidah 2 kali, ayat 109 dan 116. Surah Al-Maidah disebut 2 kali dalam ayat 109 dan 116. Dan dalam surah At-Taubah ayat 78. Dalam surah At-Taubah ayat 78. Dan surah Saba, surah Saba ayat 48. Lepas ni balik kena tengok Jangan tulis nama surah dan nombor ayat. Lepas tu tak tengok. Saya nak uraikan semua. Mana kena ada 3 sesi lah untuk habiskan sifat Al-Alim. Dan 3 sesi kita 3 bulan. Sebab kelas sekali sebulan. Ada orang cadang supaya kelas Asma' Husna dibuat 2 kali sebulan, paling kurang lah. Kalau tak pun setiap minggu. Dan lagi bagus setiap hari. Lain pada Selasa. Apa dia? Okey. Sebab nama-nama Allah ni benda yang sangat penting kita tahu. Boleh kata hampir mustahil orang tu kenal Allah, rasa cinta pada Allah, rasa takut pada Allah tanpa dia menghayati nama Allah. Boleh kata mustahil. Kita belajar nama 9. Wajib lah. Soalan dia, wajib tak belajar nama Allah? Saya jawab dengan soalan, wajib tak kena ada cinta Allah? Wajib. Jadi apa saja yang membawa kepada wajib, dia adalah wajib. Contoh, salat wajib tak? Salat apa wajib? Bukan semua salat kan? Salat 5 waktu. Ambil wudu asalnya wajib tak? Tak wajib. Tak wajib. Tapi
untuk sah solat, wuduk wajib tak? Jadi sebab solat tu wajib, maka dan solat tak sah tanpa wuduk, maka wuduk adalah wajib. Kenal Allah wajib, tapi kita tak akan kenal Allah melalui kenal nama-nama dia, maka kenal nama-nama Allah adalah wajib. Ada satu kaedah kan? Pernah belajar kaedah ni? Siapa pernah belajar ni? Kaedah dia dalam bahasa Melayu. Saya sebut bahasa Melayu, pelajar sebut dalam bahasa Arab. Kan nak saya sebut bahasa Arab, pelajar sebut bahasa Melayu. Dua-dua tak nak. Kaedah ni, apa yang tidak sempurna, apa saja kewajipan yang tidak sempurna, kecuali dengannya, maka nya ni menjadi wajib. Benda yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengan ni. Yang ni asalnya tak wajib, tapi benda wajib tak akan sempurna kecuali dengan ni, maka yang tu jadi wajib. Itu kaedah usul fiqh. Bahasa Arabnya, bahasa Arabnya ini dah mesti belajar ni. Tak belajar? Kan dah lama ikut kuliah maghrib, kuliah subuh. Ustaz tak bagi tahu. Tak bagi tahu ke lupa? Dua-dua tak nak mengaku. Mala yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ikut saya. Mala yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Okey, ulang. Masya Allah, dapat ilmu. Tapi ilmu kita mungkin besok lupa tu, kan? Semula sekali lagi. Ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sekali lagi. Ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maksudnya, apa yang tidak sempurna, apa yang kewajipan itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka nya ni menjadi wajib. Okey. Sekarang kita masuk bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua, iaitu apa makna al-ilmu ataupun al-alim. Kita dah sebut tadi kan, sepatah lalu. Qala fil lisan, qala Ibnu Manzur fil lisanil Arab, al-ilmu naqidul jahil. Simple aja. Al-ilmu naqidu al-jahli. Maksudnya, ilmu ialah lawan kepada jahil. Ilmu lawan kepada jahil. Mana kalau tak ada ilmu, mana dia jahil. Kalau dia berilmu, dia tidak jahil. Sekejap, apa ni, anak nak tulis sikit.
Okey. Dua maksud dan dua-duanya lebih kurang sama. Pertama, al-ilmu ialah naqidul jahil, lawan dia jahil. Ataupun ilmu juga yang sebelah tu, idraku syai'i bihaqiqatihi. Idraku syai' bihaqiqatihi. Maksudnya apa? Mengetahui sesuatu akan hakikatnya. Mengetahui sesuatu tentang hakikatnya. Apa maksud dia? Mengetahui sesuatu akan hakikatnya, iaitu kita tahu sesuatu, bukan setakat tahu tapi hakikat benda tu. Sebagai contoh lah, ada orang kata saya tahu bahasa Quran. Kita pun tanya dia, apa makna ayat ni? Dia tak boleh jawab. Mana sebenar dia tahu ke tak? Jadi hakikat Quran tu faham isi kandungan. Ramai orang kata saya tahu pasal Quran, saya beriman, tapi bila baca tak faham. Sebenarnya dia masih tahu ke jahil? Jahil. Okey. Dan itu dari segi bahasa lah. Dari segi istilah, sifat Allah Al-Alim bermakna panjang ni, tapi saya terjemah. Kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan ayat surah Al-Baqarah ayat 32. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ketika mentafsirkan ayat surah Al-Baqarah ayat 32, iaitu ayat dia berbunyi, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maksud ayat ialah ini kata-kata malaikat. Bila Allah bagi tahu malaikat, aku nak cipta manusia sebagai khalifah. Malaikat pun tanyakan, kenapa engkau nak cipta makhluk yang suka bergaduh, suka menumpahkan darah, suka membunuh kan? Last sekali Allah buktikan malaikat ni tak layak jadi khalifah. Sebab apa? Sebab apa? Malaikat tak ada ilmu. Jadi asas nak jadi pemimpin mesti ada ilmu. Bahkan Tuhan yang paling, sifat Tuhan yang paling hebat ialah ilmu, Al-Alim. Kalau tak ada ilmu, macam mana Tuhan boleh menjadi Tuhan? Boleh buat apa saja. Okey, apa maksud ayat ni? Subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, kata malaikat, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau ajar pada kami. Innaka, sesungguhnya engkau, antal alim, engkau saja yang maha mengetahui, al-hakim, maha bijaksana. Jadi kata Imam Tabari, ahli tafsir yang terkenal, apa makna al-alim dalam ayat ni? Kata dia, ini kata-kata Imam Tabari, innaka anta ya rabbana al-alimu min ghairi ta'lim bi jami'i ma qad kana wa ma huwa ka'inun wal alimu lil ghuyubi duna jami'i khalqika. Maksud dia, al-alim ialah, wahai Tuhan, engkau ni mengetahui tanpa diajar. Kita tengok kelebihan pertama Tuhan apa dah? Dia tahu tanpa kita tahu, tapi setelah belajar. Nabi Muhammad tahu tapi setelah belajar dengan Jibril. Semua manusia hebat macam mana pun, ilmu dia sebenar setelah diajar. Tak ada seorang pun yang tahu ilmu yang banyak tanpa diajar. Faham? Yang orang duk dakwa ilmu laduni kan, itu ilmu karut. Tak ada siapa yang boleh ilmu laduni, tak ada, kecuali siapa? Khidir. Allah bagi ilmu kepada Khidir dari sisi Allah.
Nabi Muhammad belajar tak? Belajar. Satu sifat Al-Alim. Allah berilmu tanpa dia ajar. Yang kedua, Allah tahu semua yang dah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Semua Allah tahu semua yang dah berlaku, yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Bisa tak dengan kita? Kita tahu tak yang dah berlaku? Tahu? Tahu. Semalam berlaku apa dalam rumah saya? Tahu? Tak tahu. Yang kita tahu yang dah berlaku tu yang berkenaan dengan kita. Itu pun mungkin betul, mungkin salah. Itu pun mungkin kita dah lupa, betul? Sangat terbatas. Okey, yang sedang berlaku kita tahu. Apa berlaku kat Amerika sekarang? Tak tahu. Apa berlaku dalam rumah kita sekarang? Tak tahu. Apa suami kita sedang buat sekarang? Saya tak ada suami. Yang ada suami, tahu tak? Tak tahu. Apa anak kita sedang buat apa sekarang? Tak tahu. Siapa ada kucing? Ada kucing kat rumah? Okey. Kucing sekarang sedang buat apa? Kucing yang pertama tu tidur kot. Kot tu tanda jahil lah tu. Kucing rumah kita yang sekor pun kita tak tahu, kan? Itu yang sedang berlaku. Okey, ilmu yang akan datang kita tahu. Itu confirm lagi tak tahu. Anak kita akan buat apa besok? Tak tahu. Kita sendiri tahu tak nak buat apa besok? Tak tahu. Makna apa tu? Kita ni sebenar. Orang Kelantan kata jahil tukir. Jahil tukir tahu? Tak tahu. Bahasa Kelantan. Siapa Kelantan sini? Jahil tukir. Jahil sungguh-sungguh lah. Ada Kelantan ni? Kalau tak tahu memang Kelantan celuk lah. Jahil sungguh-sungguh lah. Okey, yang ketiga, makna alim yang ketiga ialah alim tahu semua perkara ghaib. Tahu semua perkara ghaib. Apa makna ghaib? Ghaib ni benda yang ada tapi tak nampak. Ghaib lah. Dan ghaib ni ada dua jenis. Ghaib ni ada dua jenis. Satu ghaib mutlak. Ghaib mutlak ni memang betul semua orang tak nampak. Contoh jin. Ada siapa nampak? Tak ada siapa nampak. Siapa mendakwa dia nampak jin, dia memang jin. Hanya jin yang nampak jin. Malaikat, ada siapa nampak? Tak ada. Nabi Muhammad pun Allah tunjuk 2 atau 3 kali. Pada orang lain tak ada. Itu ghaib mutlak. Semua orang tak tahu kecuali Allah. Nabi Muhammad pun tak tahu. Dosa pahala kita tahu. Alam kubur tahu. Syurga neraka itu ghaib mutlak. Yang kedua ghaib nisbi. Ghaib nisbi ni apa dia? Ada orang lain tahu tapi kita tak tahu. Nisbah. Nisbi ni nisbah lah. Nisbah pada kita tak tahu tapi orang tu tahu. Contohlah suami kita duduk dalam rumah, kan? Suami kita tahu tak apa dalam rumah? Apa berlaku, kan? Tapi kita tahu. Itu dia panggil ghaib nisbi. Kita tak tahu, orang lain tahu. Yang berlaku di Kuala Lumpur sekarang kita tahu? Tak tahu. Okey. Jadi sifat al-alim mesti ada 3 unsur. Pertama, Allah tahu tanpa diajar. Yang kedua, Allah tahu yang dah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku.
Yang ketiga, ghaib. Kan? Subhanallah. Sebenarnya ada tiga sifat ni pada Allah. Cukup dah. Jangan sombong, jangan melawan perintah Allah. Kan, jangan, cukuplah. Dengan tiga sifat ni kita dah memang terlalu hina, terlalu kerdil, tak ada apa-apa, tak ada nilai satu sen pun. Kan? Okey. Sekarang kita nak bahas yang ketiga. Perbahasan yang ketiga ialah kita nak belajar secara spesifik apa yang Allah tahu, jenis-jenis yang Allah tahu, supaya kita lebih terkesan dengan nama Allah Al-Alim. Pertama, ilmu Allah meliputi setiap sesuatu di langit dan di bumi. Ilmu Allah meliputi setiap sesuatu di langit dan di bumi. Dalilnya surah At-Talaq ayat 12. At-Talaq. Surah At-Talaq ayat 12 dan surah Saba ayat 3. Cuba buka dulu surah Saba ayat 3. Surah Saba ayat 3. Surah Saba ayat 3. Siapa rasa yang dia belum tahu, buka. Siapa yang rasa dah tahu, tak payah buka. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala allazina kafaru, telah berkata orang-orang kafir, la ta'tina as-sa'ah. Sa'ah kiamat kan? Ini akidah orang kafir. Apa dia? Kiamat tak datang, kiamat tak ada. Faham? Jadi siapa tak percaya pada hari kiamat, dia sama dengan orang kafir, boleh jadi syirik dan boleh kekal dalam neraka. Cuma beza orang Islam ni, mulut dia percaya, tapi dari segi tindakan macam orang tak percaya. Apa bukti? Dia tak buat persiapan. Siapa yang tak buat persiapan untuk hari kiamat, sebenar seolah dia macam tak percayalah. Okey, kata orang kafir, kiamat tak akan berlaku. Allah pun perintah pada Nabi, qul. Jumpa ke? Dah jumpa semua? Dah. Qul, katalah wahai Muhammad, jawab pada mereka yang kafir itu, yang menolak hari kiamat. Bala, bahkan wa rabbi, demi Tuhanku. Jawab dengan sumpah. Bahkan demi Tuhanku, la ta'tiyannakum alimil ghaib, pasti akan datang kepada kamu alimil ghaib, yang mengetahui. Maksud apa ni? Pasti, sesungguhnya kiamat pasti akan datang pada kamu. Sebab apa? Sebab apa? Allah kata, Rabbi, demi Tuhanku yang sifatnya alimil. Okey. Kemudian Allah huraikan apa makna alimil ghaib. Allah tahu benda yang ghaib. Apa makna dia? Iaitu la ya'zubu anhu, tidak. Ya'zubu tu makna tidak ghaib, tidak sembunyi, anhu, daripadanya, misqala zarrah, walaupun sebesar zarrah, sama ada di langit
wala fil ardi, walaupun di bumi, wala asghar min zalik, walaupun lebih kecil daripada zarrah. Zarrah apa dia? Zarrah apa dia zarrah? Apa tu molekul? Tak, zarrah dulu. Apa makna zarrah? Paling halus je lah. Apa dia contoh? Habuk yang mana ni? Habuk yang mana? Debu yang paling halus. Boleh tak bagi contoh? Yang melayang. Semua debu melayang. Dia ulama bagi contoh. Dia kata kalau pukul 10, pukul 11 pagi kita buka tingkap kan, cahaya matahari masuk rumah kita kan, dalam cahaya tu nampak tak debu-debu kan? Contoh supaya kita nampak zarrah lebih halus daripada debu tu. Lebih halus daripada debu tu kan. Jadi Allah kata apa? Alimul ghaib ialah tidak ada satu pun walaupun sebesar zarrah, sama ada di 7 lapis langit ataupun dalam bumi, semua Allah tahu. Bahkan lebih halus daripada zarrah ataupun lebih besar, semuanya fi kitabin mubin. Semua tercatat dalam kitab, iaitu kitab di Lauh Mahfuz. Semua dah tercatat. Banyak tak? Banyak tak di yang 7 lapis langit? Kita tahu tak lapis langit ada berapa bintang? Tahu? Matahari? Tahulah ada satu je matahari. Tahu tak berapa setiap lapis langit ada berapa bilion malaikat? Tak tahu. Tapi Allah tahu tak? Subhanallah. Allah tahu tak berapa bilion malaikat tu masing-masing sedang buat apa? Yang ni sedang rokok berapa ramai, yang ni sedang sujud berapa ramai. Kemudian yang dalam 7 lapis bumi kan, kita tahu. Tak payahlah bumi yang kedua, bumi yang atas tu. Tak payah bumi atas, bumi depan rumah kita je. Tahu tak berapa ekor semut? Tak tahu. Okey, sekarang Allah nak menjawab fahaman orang kafir yang salah bahawa tak berlaku kiamat. Betul? Allah suruh Nabi jawab apa? Kiamat akan berlaku. Hujahnya apa? Apa bukti kiamat akan berlaku? Faham tak ayat ni? Macam ni. Orang kafir kata kiamat tak akan berlaku. Allah pun suruh Nabi jawab. Jawab apa? Demi Tuhanku yang mengetahui benar ghaib, kiamat pasti akan berlaku. Kenapa? Sebab Allah tahu semua. Apa saja yang di langit, apa saja di bumi, walaupun sebesar zarah ataupun lebih kecil. Soalannya, apa kaitan ilmu Allah yang tahu walaupun sekecil zarah dengan berlaku kiamat? Apa kaitan? Faham soalan? Faham? Jawab. Kuat sikit. Tak dengar. Apa dia? Jadi apa kaitan? Saya tanya soalan kaitan. Cerita Allah tahu benda gaib dengan cerita berlaku kiamat. Ya? Kiamat dia gaib, kita tak nampak, tapi Allah dah tahu. Kiamat tak nampak. Tak, kaitannya Allah nak beritahu. Kalau Allah tahu serba-serbi walaupun sebesar zarah di 7 lapis langit, mustahil tak dengan ilmu Allah tu boleh mencipta kiamat? Mustahil ke? Tak tahu, sebab asal nak buat apa-apa mesti ada ilmu. Dan ilmu Allah meliputi segala-galanya, yang dulu, yang sedang, yang akan datang, semua Allah tahu. Apa masalahnya nak melakukan kiamat? Faham tak? Jadi Allah nak begitu, asas kepada kehebatan Allah ialah ilmu. Dan sebab itulah Allah puji orang yang berilmu. Allah paling suka orang yang berilmu. Sebab orang paling berilmu lah orang paling kenal Tuhan.
Orang yang paling kenal Tuhan lah orang yang paling cinta dan taat pada Allah. Betul? Betul kan? Dan Allah paling benci orang yang jahil, orang yang tak nak belajar ni. Bila jahil memang duduk dalam ikut hawa nafsu je. Okey? Kita pernah dengar satu hadis. Bila Allah nak orang tu jadi baik, bila Allah nak orang tu jadi baik, baik di sisi Allah, apa Allah buat? Allah bagi ilmu. Ya Allah, semua orang nak jadi baik kan? Tanya semua nak jadi baik, tak ada seorang nak jadi jahat. Nak jadi jahat tak? Kan nak jadi perompak? Tak nak kan? Tanyalah semua orang, semua nak jadi baik, tapi caranya tak betul. Ramai nak jadi baik, dia cari apa? Cari dunia, cari harta. Sedangkan Allah kata apa? Kalau aku nak orang tu jadi baik, aku bagi ilmu. Kalau betul kamu betul ikhlas nak jadi baik, carilah ilmu sebanyak mungkin. Jadilah kamu orang yang hebat. Dan ilmu yang betul lah. Bila sebut ilmu, mesti betul. Kalau tak betul, bukan ilmu. Bukan ilmu. Tengok definisi ilmu. Apa tadi? Ilmu lawan dia jahil. Sebab tu orang Mekah zaman Rasulullah dipanggil apa? Masyarakat jahiliah. Jahiliah. Sedangkan orang Mekah ada tak ilmu-ilmu lain? Ada. Dia berniaga ke Syam ke Yaman, kaya gila. Tapi tetap Allah kata jahil. Maknanya kenapa jahil? Sebab tak kenal Tuhan. Jadi ilmu yang sebenar-benar ilmu ialah ilmu agama. Ilmu yang membawa kita kenal Tuhan, cinta Allah, taat pada Allah. Okey? Satu. Yang kedua, ilmu Allah meliputi apa saja yang masuk ke bumi. Ilmu Allah meliputi apa saja yang masuk ke bumi dan yang keluar daripada bumi. Sambung lagi. Dan apa yang turun daripada langit dan apa yang naik ke langit. Boleh faham ke tak? Tak faham? Bila kita tak faham, kita belum betul-betul menghayati sifat Allah Al-Alim. Apa makna? Yang kedua, khusus ilmu Allah ialah dia tahu apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar. Yang masuk ke bumi apa dia? Hujan turun kan? Berapa banyak hujan turun? Bumi mana kena hujan? Dan lepas tu keluar apa? Subhanallah, berapa banyak pokok, berapa jenis pokok, berapa jenis buah, berapa jenis rasa, berapa jenis warna, semua Allah tahu tak? Ya Allah. Kita bumi depan rumah kita tu, tahu tak bila hujan turun berapa minit, berapa banyak? Tahu? Patut tahu tak berapa tumbuh rupuk hak baru? Tak tahu. Itu pun kadang-kadang sombong lagi kan, tak nak pergi belajar. Walaupun rumah tepi sejuk. Yang turun daripada langit, Allah tahu apa yang turun daripada langit. Hujan lagi. Hujan je tahu. Ada lagi lebih penting daripada hujan yang turun daripada langit. Matahari mana turun? Sejak bila matahari turun? Cahaya tak turun. Cahaya dia pancar. Apa dia? Malaikat. Yang paling penting, lebih penting daripada hujan ialah malaikat. Malaikat sentiasa tak turun naik. Ada shift tak? Ya Allah. Malaikat turun buat apa? Malaikat ni tempat dia di mana? Langit ke bumi? Langit. Office dia kat sana.
Center dia kat langit. Tapi kenapa dia turun? Dia turun buat apa? Catat amalan ni. Kerja dia ni. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Keluar pagi, shift pagi kan. Tengok dia buat apa pagi-pagi. Tidur ke, siram pokok ke, solat duha. Lepas tu tukar pula shift petang kan. Petang buat apa? Korang cok kodok ke, baca zikir petang. Sebab itulah 2 waktu ni kena jaga kan. Ada malaikat bila naik ke langit, Allah tanya. Allah Maha mengetahui, tapi saja Allah nak tanya, wahai malaikat, ketika kamu naik ini, apa, ketika kamu turun dan ni, apa hamba-Ku sedang buat? Malaikat pun jawab, wahai Tuhan, ketika aku turun waktu pagi, hamba-Ku sedang beribadat, solat, baca Quran, zikir pagi. Dan ketika tukar shift petang, aku nak naik dah, dia juga tengah solat. Solat asar berjemaah ke, zikir petang ke, baca Quran. Ya Allah. Jadi 2 waktu ni kena jaga. Sebab tu ada zikir pagi dan zikir petang. Sebab tu zikir pagi kena baca pagi, jangan baca tengah hari. Ada student saya tanya, boleh tak zikir pagi baca sebelum subuh? Saya kata, sebelum subuh pagi ke malam? Malam. Kan? Jadi kalau kita tahu, Allah tahu tak berapa bilion, berapa ratus, berapa ribu malaikat turun setiap pagi. Dan Allah tahu tak berapa ramai pula naik. Subhanallah. Kita tahu apa? Yang kita tahu hujan turun. Betul? Masa yang terbaik baca zikir pagi. Lepas solat subuh, lepas zikir, lepas solat, terus sambung zikir pagi. Dia kata ulama, waktu zikir pagi berakhir lebih kurang 15 minit sebelum masuk waktu zuhur. Tapi yang paling baiknya habis sebelum waktu isyraq. Habis elok tu kita pun solat isyraq 2 rakaat. Kan? Cuba buka surah Al-Hadid ayat 4. Surah Al-Hadid ayat 4. Surah Al-Hadid, Al-Hadid ayat 4. Muka surah berapa? 537. Ayat 4. 538. Muka surat 538. Jumpa Allah kata apa? Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Lepas tu yang tu kita nak uraikan. Ya'lamu, Allah tahu. Ya'lamu, nak bagi tu sifat Allah, antaranya ialah dia tahu apa yang masuk ke dalam bumi, hujannya, apa-apa saja yang masuk. Kadang-kadang binatang ada tak masuk dalam bumi? Ada binatang apa? Ular masuk tanah ke? Cacing. Kadang-kadang semut pun ada kan. Binatang tok macam biawak ada masuk dalam kan. Dan ada satu lagi yang masuk dalam bumi, mayat. Allah tahu. Betul? Berapa banyak mayat hari ni masuk dalam bumi, Allah tahu. Kemudian lagi wama yakhruju minha, dan apa yang keluar daripada bumi, buah-buahan, pokok, rumput, macam-macam. Wama yanzilu minas sama, apa yang turun daripada langit, hujan, malaikat, petir. Wama ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Apa dia tadi?
Malaikat lagi. Yang naik. Ha? Apa dia? Amalan kita dibawa ke langit. Satu lagi yang paling penting, roh. Setiap orang bila mati, roh dibawa ke langit. Kalau roh orang beriman disambut oleh malaikat 7 lapis langit, semua meraihkan, bau pula wangi, semua meraihkan, seronok, malaikat sambut sampai dicatat di Illiyin. Tapi kalau roh tak beriman, dinaik ke langit dalam keadaan bau paling busuk, rupa paling buruk. Bila sampai ke langit, semua malaikat benci dan pintu langit tak dibuka, dicampak turun balik. Yang iman tu tak turun balik. Ha? Yang beriman tu dia naik. Tak. Orang beriman naik sampai langit ke-7, kemudian dicatat di Illiyin, kemudian roh tu dihantar balik ke kubur, masuk balik dalam jasad dia. Tapi roh tak beriman sampai ke langit tak diraihkan, tak disambut, dicampak macam barang yang tak ada nilai dan masuk balik ke dalam jasad dia. Itu antara yang turun dan naik. Kan? Allah tahu tak berapa banyak roh naik setiap hari, berapa banyak roh turun balik? Allah tahu. Kemudian wahwa ma'akum, dia sentiasa bersama kamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa saja yang kamu, Allah maha melihat apa saja yang kamu kerjakan. Okey, saya nak ambil satu lagi. Kita sekarang tajuk apa ni? Tahu tak tajuk apa ni? Jenis-jenis ilmu Allah. Sebenarnya Allah tahu semua, cuma kita nak spesifikkan supaya kita lebih rasa gerun, rasa kehebatan Allah. Yang ketiga, ilmu Allah meliputi semua perkara ghaib. Ilmu Allah meliputi semua perkara yang ghaib, sama ada kecil ataupun besar, sama ada di darat ataupun di laut. Okey, dalilnya surah Al-An'am ayat 59. Boleh buka surah Al-An'am ayat 59. Jumpa muka surat berapa? 134. Okey, cuba tengok. Tadabbur. Allah kata apa? Wa indahu, hanya di sisinya, hanya di sisi Allah, mafatihul ghaib. Mafatih ni jamak kepada miftah, kunci-kunci ilmu ghaib. Allah saja ada kunci ilmu ghaib. Maknanya selain pada Allah tak ada. Nabi Muhammad pun tak tahu kecuali Allah yang bagi tahu. Itu makna indahu. La ya'lamuha, tidak ada sesiapa yang tahu illa kecuali dia sahaja. Itu ayat yang paling tegas. Ayat dia macam mana? Tidak ada seorang pun tahu kecuali dia. Makna Nabi Muhammad tahu tak? Tak. Pakcik mak tahu tak? Adakah orang kita pergi jumpa bomoh kan? Nak tanya siapa yang hantar hantu ke rumah saya semalam? Boleh syirik tu. Bila ditanya Tok Bomoh, seolah dia tahu, dia yakin Tok Bomoh tu tahu benar baik. Kadang-kadang barang kita hilang, kena curikan, dia pergi tanya Tok Bomoh, barang hilang tu benar gaib tak? Gaib nisbi ke gaib mutlak? Nisbi. Tiba-tiba dia tanya Tok Bomoh. Tok Bomoh bukan duk kampung kita, dia pun tak kenal pencuri. Tiba-tiba dia kata, saya tahu yang mencurinya fulan bin fulan. Syirik. Sebab apa syirik? Sebab dia engkar ayat ni. Allah kata tak ada siapa tahu benda gaib kecuali Allah.
tiba-tiba dia mengaku dia tahu benda gaib. Kan? Ada orang dia kata duit dia hilang, lepas tu dia kata ada toyo ke? Saya kata mana ada. Lama-lama cek, rupa-rupa toyonya ialah anak dia. Kata nampak toyo. Toyo tak ada. Tak ada toyo. Kata nampak Ha? kecil kan. Nampak macam budak kecil. Cucu kau. Cucu pakai baju tak? Kalau cucu tak pakai baju, itulah toyol. Kata selalu dia ambil, dia tak habis kan. Dia ambil, dia curi toyo tu. Tak ada. Tengok orang kita kan, bila dia tak belajar nama Allah, bila tak belajar tadabbur Al-Quran, bila tak belajar ilmu sebenar, yang mengarut masuk. Kan? Toyo lah, macam-macam hantu. Toyo ambil duit tu, ambil duit ni kan, benda-benda mengarut sebab ilmu yang betul tak ada. Cuba bayangkan dia belajar daripada kecil kan, ayat-ayat Quran, sifat Allah, senang hidup, tenang je. Tak ada. Okey? Jadi kalau barang curi, barang hilang kat rumah, pertama sekali cek siapa? Orang rumah tu, toyo-toyo yang dalam rumah tu. Ada toyo dewasa kan, ada toyo kanak-kanak, ada toyo cucu. Okey. Wa ya'lamu, dan Allah tahu ma fil bar, apa yang di darat. Ya Allah, darat mana ni Allah tahu? Satu dunia. Berapa ramai orang, berapa ramai jin, berapa banyak pokok tumbuh, berapa banyak buah-buah, ya Allah, semua Allah tahu. Kemudian wal bahri, di laut Allah tahu. Kita tahu kat Mesra berapa jenis ikan di laut? Ha? Terlalu banyak kan? Yang kita nampak pun, yang kita nampak kan, kita tak tahu dah ikan jenis apa. Kadang-kadang satu ikan ada 4, 5 jenis, 6 warna. Kan? Kita tak tahu. Yang kita tak nampak, yang di dasar laut, ya Allah, tapi Allah tahu semua. Dan wama tasqutu min waraqatin, dan tidak ada yang daun, waraqah ni daun, tidak ada satu daun pun yang gugur kecuali Allah tahu. Berapa banyak pokok daun yang gugur yang Allah tahu tu? Daun pokok apa ni? Pokok kat mana? Satu dunia. Yang di Amerika, yang di Somalia, di Afrika, di hutan pang, berapa banyak daun yang gugur. Pukul 8 pagi Allah tahu berapa jenis daun, berapa daun yang gugur. Ada pokok depan rumah, ada berapa pokok? 3 pokok. Semalam berapa daun gugur? Berapa daun gugur? Tak nampak. Tak nampak ke tak tahu? Terlampau banyak. Kadang-kadang depan rumah kita satu pokok je, kita dah tak tahu berapa gugur. Betul tak? Berapa yang masih ada, berapa yang dah kuning. Jadi kenapa nak sombong? Kenapa tak nak belajar? Illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumati al-ard, dan tidak juga habbah beda, bijian di dalam kegelapan malam. Berapa bilion biji-bijian, benih-benih dalam waktu gelap pun Allah tahu. Kita tahu berapa jenis, berapa biji berah ada lagi kat rumah kita? Tak tahu. Berapa ulas bawang ada? Tahu. Kalau suami tanya, ada berapa ulas bawang lagi? Dia tak tanya berapa biji, berapa ulas. Tahu? Tak tahu. Kita beli durian kan, sebiji je. Suami tanya, berapa ulas dalam tu? Tahu? Tak tahu. Tapi Allah tahu tak berapa buah, berapa banyak pokok, berapa buah biji durian, berapa ulas dalam setiap biji. Allah tahu. Wala ratbin, dan tidak ada yang basah, wala yabisin, tidak ada yang kering. Semua melainkan semua fi kitabin mubin. Okey. Cukuplah 3. Tak masuk lagi. Dia sebenar, penulis ni ada tulis lebih 20 lebih jenis-jenis ilmu Allah yang patut kita tahu, dan supaya kita akhirnya rasa terkesan dengan sifat Al-Alim.
Lepas tu baru kita belajar kesan-kesan beriman dengan sifat Al-Alim. Itu lagi penting. Kita sambung bulan depan. Bulan depan ke tahun depan? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi? Kita try tengok. Okey. Yalah, sebulan sekali memang tak cukup kan. Nama Allah ada 100, belajar sebulan sekali. Tak ada masa. Ha? Tak ada masa. Saya pun tak ada masa. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Dia macam ni. Kalau orang tanya ilmu-ilmu tu sebenar apa dia? Adakah ilmu agama saja? Adakah ilmu yang bukan agama tak dipanggil ilmu? Dia senang macam ni. Ilmu, apa saja ilmu yang membawa kita kenal Allah dan taat pada dia, itulah ilmu. Dan sebaliknya, ilmu semakin kita belajar, semakin menjauhkan kita daripada Allah, semakin menjauhkan kita daripada akhirat, itulah kejahilan. Jelas? Saya bagi contoh. Matematik. Ilmu ke tak? Tak, tengok dulu. Kalau dia belajar matematik tu, dia guna untuk dekat pada Allah, dia guna untuk kira pahala lah kan. Hari ni dapat dia pun kali 5 kali solat Jumaat 1000 langkah, dia pun guna ilmu matematik dia belajar. Itu ilmu. Tapi matematik dia belajar, dia guna untuk rasuah, untuk menipu orang, itu kejahilan. Bahkan ilmu agama pula, dia belajar ilmu agama untuk mendapat dunia, dia jual ilmu agama untuk dapat dunia, sebenarnya itu bukan ilmu. Sebab dia semakin menjauhkan manusia daripada Allah dan agama. Ilmu yang bermanfaat. Sebab tu Nabi ajar kita baca doa setiap pagi. Apa? Allahumma inna nas'aluka ilmu dulu kan. Lepas tu rizqan, rezeki dulu ke ilmu dulu? Makna apa tu? Menunjukkan apa? Ilmu penting. Dan ilmu bukan sebarang ilmu. Ilmu nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Barulah rezeki. Lepas tu wa amalan. Subhanallah. Kenapa amalan yang ketiga? Kita nak beramal mesti asasnya ada ilmu. Yang kedua, nak beramal mesti badan sihat, kena makan rezeki. Kan? Kalau tak makan, mati. Bila mati, mana boleh beramal? Boleh faham? Jadi antara tiga, ilmu, amal, amalan. Yang mana paling penting didahulukan? Betul? Tapi kita cari ilmu berapa kali seminggu? Sebulan sekali. Cari rezeki? 3 kali sehari. Pagi balik petang kan? Subhanallah. Dah terbalik dah. Sebab tu akhirnya kita banyak buat benda salah sebab tidak berpandukan ilmu. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Kalau tak ada, malam ni tidak ada kelas. Yang pelajar online itu malam ni kelas kita tangguh sehingga malam besok insya-Allah. Tak nak tanya jawab azan. Soalan subuh. Bila kata kalau nak tahu ni apa dia punya, kita nak jawab. As-salatu khairun minan naum. Yang paling tepat ialah as-salatu khairun minan naum. Jawab balik. Dia ada satu lagi tu tak? Dan Dia sadaqta, barakta. saya tak jumpa dalil. Sebab yang ada dalil ialah bila Nabi kata bila muazzin melakukan azan, cakaplah seperti muazzin. Kecuali ketika hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, jawab la haula wala quwata illa billah. Okey, cukup. Macam mana kita nak tahu ilmu yang kita belajar?
Ilmu? betul. Okey, macam mana kita nak tahu ilmu yang kita belajar adalah ilmu yang betul? Okey. Allah kata, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ni, apa dia Al-Quran? Adalah tidak ada keraguan. 100% mesti betul. La raiba fihi. Dan tujuan ilmu kitab ni Al-Quran ialah hudan, petunjuk untuk orang beriman. Lepas tu dalam surah Baqarah juga Allah kata al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu hanya daripada Tuhan engkau. Mana ilmu yang benar hanya daripada Tuhan. Macam mana kita nak tahu ilmu tu daripada Tuhan? Quran lah. Sebab semua dalam Quran ayat Allah, bukan ayat Nabi Muhammad, bukan ayat manusia. Jadi nak tahu ilmu betul, pastikan dia datang daripada Allah sahaja. Sama ada Quran ataupun sunnah. Sunnah pun adalah wahyu daripada Allah. Selain daripada itu, kalau bercanggah dengan Quran dan hadis, dia adalah kejahilan, dia bukan ilmu. Boleh faham? Itu nak pastikan ilmu yang betul. Satu lagi, nak pastikan ilmu tu diterima, bermanfaat. Kadang-kadang dah betul tapi tak bermanfaat. Apa tanda ukurnya? Satu, beramal. Manfaat tu makna beramal lah. Yang kedua, sampaikan. Kalau kita ada ilmu, boleh hurah Al-Quran, boleh hurah hadis, tahu yang ni sahih, yang ni dhaif, tapi tak buat pun, sebenarnya jahil. Kata Fudail bin Iyad, orang yang berilmu sebenarnya sentiasa jahil, sehinggalah dia beramal dengan apa yang dia tahu. Bila beramal baru berilmu. Faham? Boleh? Okey, Allah sebut dalam surah Fatir. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama dia apa makna tadi? Ramai orang yang berilmu. Tapi tanda orang tu berilmu apa dia? Yakhsyallah. Dia takut pada Allah. Allah tak kata orang yang ulama ialah orang yang banyak ilmu, bukan. Orang yang berilmu ialah orang yang takut pada Allah. Kalau dia sentiasa takut pada Allah, dengar je perintah Allah, terus taat, tak sombong, tak bangga diri, dia orang alim. Tapi kalau dia ilmu banyak, mengata orang, menyalahkan orang, menghina orang, dia bukan orang alim. Sebab tidak ada takwa. Sebab itulah Allah kata yang 7 golongan yang selamat daripada mahsyar kan. Semuanya orang alim ni. Tapi apa tanda-tanda dia alim? Satu, pemimpin yang adil. Faham tak? Allah tak kata, Nabi tak kata pemimpin yang berilmu. Tanda dia berilmu, dia mesti berlaku adil pada semua orang. Yang kedua, dia membesar dalam beribadat pada Allah, bukan membesar dalam belajar. Mudah sebab itu belajar aja. Tak. Dia membesar dalam beribadat, mana beramal. Okey, yang ketiga, yang sedekah tangan kanan. Pasal apa? Sebab dia ada ilmu, Allah sedang melihatnya. Dia nak pastikan sedekah dia betul-betul ikhlas, tidak ada riak, dia pun sembunyikan. Dia orang berilmu. Yang keempat, yang lelaki diajak oleh perempuan yang berzina, dah betul-betul nak berzina, dia kata apa? Itu ilmu tu, ilmu takut pada Allah. Itu orang berilmu. Yang kelima, orang berkasih sayang kerana Allah. Asalkan orang beriman, orang Islam, dia sayang walaupun miskin. Kalau dia hanya berkasih sayang sama-sama geng dia aja, geng masjid je, geng orang kaya aja, dia jahil. Yang kelima, yang keenam, berjumpa dan berpisah kerana Allah, bukan kerana kepentingan. Itu orang berilmu. Yang ketujuh, hatinya terikat di, maknanya hati dia tu adalah untuk rumah Allah. Rumah dia tu nombor 2. Rumah nombor 1 dia rumah Allah. Wallahu a'lam. Kita sambung bulan depan insya-Allah.
Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم